أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama membaca hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin untuk kita melihat apakah lagi saranan-saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya untuk kita mengamalkannya supaya ia menjadi sebahagian daripada cara hidup kita. Ya. Hari ini kita nak bincang tentang hadis bertafakur terhadap ciptaan Allah. Bertafakur terhadap ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 21. Mari kita lihat maksud ayat ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memerhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Allah ajak kita dalam ayat ini untuk melihat keajaiban di dalam penciptaan haiwan bernama unta. Allah bukan saja suruh kita makan daging unta kemudian kita bersendawa kerana kenyang. Tapi Allah juga mengajar kita supaya
melihat bagaimana Allah mencipta daging unta tersebut. Bagaimana Allah mencipta haiwan bernama unta. Suatu haiwan yang begitu unik ciptaannya. Satu haiwan yang begitu unik ciptaannya. Bayangkan ia dipanggil sebagai kapal padang pasir. Ia boleh merentasi padang pasir yang panas, gersang itu dengan meminum air pada hari ini, dan seminggu lepas tu baru dia minum kali yang kedua. Haiwan ini boleh hidup. Bagaimana seekor haiwan begini boleh hidup di padang pasir yang gersang, yang panas? Allah kata, cuba lihat keajaiban penciptaan unta ini. Mengapa Allah suruh lihat? Supaya kita nampak hebatnya pencipta unta itu. Supaya kita dapat lihat betapa luasnya, bijaksananya pencipta unta itu. Lalu kita akan terasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah terusnya mengatakan, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana pula langit ditinggikan. Allah suruh kita dongakkan kepala ke atas, tengok langit. Bagaimana Allah mencipta langit yang tak pernah runtuh-runtuh. Bagaimana langit ini satu ciptaan Allah, satu makhluk Allah yang cukup besar. Yang kita lihat dengan mata kepala kita ini, langit yang sempat kita lihat. Yang kita tak sempat lihat, ya Allah, yang berada di atas kepala kita, semuanya diistilahkan sebagai langit. Dengan cakrawalanya, dengan bintang, dengan planet, dengan ya Allah, ya Allah. Ciptaan Allah yang sangat hebat yang terdapat di atas kepala kita. Sebab itu, bila kita melihat ciptaan Allah Ta'ala ini yang hebat seperti cakrawala ini, maka akan terlintas di hati kita, mana mungkin ciptaan ini boleh terjadi dengan sendirinya. Tak mungkin dia boleh terjadi dengan sendirinya. Kalau seketul kuih yang kecil itu pun tak boleh terjadi dengan sendirinya, mesti ada orang yang membuatnya. Bagaimana cakrawala yang begitu hebat ini, sudah pasti ada penciptanya. Tak mungkin dia boleh terjadi dengan sendirinya. Dan pencipta ini, cakrawala, mestilah suatu pencipta yang hebat ilmunya, yang perkasa sifatnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makin kita lihat ciptaan Allah, makin kita terasa kebesaran dan keagungan Allah. Seterusnya Allah berfirman, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegakkan gunung-gunung, sehingga gunung-gunung itu menjadi paku dan pasak kepada bumi ini. Lihat saja ciptaan gunung. Bagaimana Allah meninggikan gunung ini. Dan di celah-celah gunung itu kita lihat kadang-kadang boleh keluar air di celah-celah batu yang keras itu. Gunung tercipta daripada batu yang keras. Tetapi batu yang keras masih lagi boleh mengeluarkan air. Masih lagi boleh mengeluarkan air yang mengalir di celah-celahnya. Lihat, walaupun sekeras itu gunung, sekeras itu batunya, tetapi masih lagi boleh memberikan manfaat kepada manusia. Bagaimana di celah-celah batu itu boleh keluar air? Allah mengajak kita berfikir. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah mencipta bumi yang dihamparkan? Lihat ciptaan bumi, satu ciptaan yang cukup hebat. Di atas bumi itu terdapatnya sungai, di atas bumi itu terdapatnya laut,
Di atas bumi itu terdapatnya pokok, hutan dan sebagainya. Semua ini bila kita kenangkan, kita lihat elok-elok, kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah ditutupi dengan dosa agak sukar untuk melihat keagungan Allah melalui penciptaannya ini. Inilah yang dikatakan ayat al-manzurah. Ayat-ayat Allah ini ada dua. Satu ayat makru'ah, ayat yang boleh dibaca, iaitu Al-Quranul Karim. Satu lagi ialah ayat manzurah, iaitu ayat yang boleh dilihat. Melalui lihatnya kita kepada ciptaan Allah ini, kita akan terasa keesaan Allah di dalam penciptaannya. Sebab itu, di mana saja kita melihat makhluk Allah, di situ kita akan dapat melihat keagungan Allah. Sekiranya kita melihat ciptaan Allah yang agung, yang hebat ini, kita masih lagi tidak nampak keagungan Allah, itu tanda hati telah mula mengeras. Itu tanda dalam hati kita sudah masuk kebesaran makhluk, telah masuk kebesaran harta, telah masuk kebesaran-kebesaran yang lain selain daripada Allah. Karena itu, walaupun kita melihat ciptaan Allah yang hebat ini, masih lagi tidak terasa kita akan keagungan pencipta ciptaan Allah Ta'ala itu. Di situ kita boleh mengukur sejauh mana keimanan dan lembutnya hati kita atau kerasnya hati kita. Tuan yang dihormati sekalian, mari kita lihat hadis Nabi SAW berkaitan perkara ini. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasan. Hadis ini daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda. Apa sabdaan Nabi ini? Cuba kita dengar betul-betul. Nabi kata apa? Al-kayyisu, bermula orang yang cerdik itu. Sekarang ini Nabi nak beritahu kita siapakah orang yang cerdik itu pada pandangan agama. Adakah orang yang cerdik itu orang yang ada 5 PhD-nya? Adakah orang yang cerdik itu orang yang besar kepalanya, yang berderet-deret, berjela-jela sijilnya? Lihat, apa kata Nabi tentang orang yang cerdik? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik itu, sifat yang pertama ialah ia selalu menjaga dirinya. Ini sifat pertama orang yang cerdik, kata Nabi. Menjaga dirinya dari apa? Menjaga dirinya daripada segala perkara-perkara yang merugikan dirinya, yang boleh menyebabkan ia tersembam di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cerdik. Apalah guna sijil yang berjela kalau dalam kehidupannya itu penuh dengan dosa dan noda. Ini orang yang tidak cerdik. Cerdik pada sijilnya, tetapi dia tidak cerdik memikirkan masa akan datang. Sekarang ini usia yang muda masih kuat lagi. Tetapi kalau orang itu cerdik, di ketika usia muda inilah dia akan memperbanyakkan amal ibadatnya, kerana dia masih kuat lagi. Kerana dia tahu bila dah sampai usia yang dah tua, pada ketika itu fikiran mungkin hilang, kekuatan mungkin hilang, dan dah tak ada peluang untuk beribadat lagi. Sebab itu Nabi kata, orang yang cerdik itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada menjadi manusia yang rugi, yang muflis di akhirat nanti.
Itu orang yang cerdik. Dan sifat yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti, dan dia beramal sebagai bekal untuk berdepan dengan kematian. Sifat pertama, dia jaga diri dia daripada dosa. Dia jaga diri dia daripada dihanyutkan oleh nafsu. Dan sifat yang kedua, dia sentiasa melakukan amal kebaikan untuk bekalan ke negeri akhirat. Bukan makna orang ini menumpukan sepenuhnya kepada tikar sembahyangnya. Bukan makna seperti itu. Kalau dia terlibat dengan urusan-urusan duniawi pun, segalanya diniatkan, dimatlamatkan untuk hari akhirat. Dia bekerja keras, mengatur strategi perniagaannya. Sedikit pun tidak terlintas di hatinya untuk mengecap kemewahan yang melampau-lampau. Tetapi yang terlintas di hatinya ketika dia mengatur perniagaannya ialah untuk membeli akhirat itu dengan kekayaan yang ada. Dengan kekayaan yang ada itu dia merancang untuk lebih banyak bersedekah. Dengan kekayaan yang ada itu dia merancang untuk lebih banyak membantu orang yang susah, menunaikan zakat, berwakaf, berhibah. Dia berfikir seperti itu. Bukan semata-mata untuk kesedapan dunia yang sementara. Jadi dua sifat orang yang cerdik, kata Nabi. Apa dia? Yang pertama, mandana nafsahu. Orang itu orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerugian. Yang kedua, wa amila lima ba'dal mauti. Dia melakukan amal-amal kebaikan sebagai bekalan untuk berdepan dengan kematian. Cuba tanya diri kita, kita ini cerdik ataupun sebaliknya. Wal ajizu, dan sekarang ni Nabi nak mentarifkan kepada kita pula, siapa pula orang yang tidak cerdik? Orang yang dungu. Siapa orang itu? Apakah orang yang dungu itu orang yang tidak lulus SPM-nya? Apakah orang yang dungu itu adalah orang yang tidak lulus LCE-nya? Cuba tengok apa kata Nabi. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang kerdil itu orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Ini orang yang dungu. Orang yang dungu itu, yang lemah itu ialah orang yang mengikut hawa nafsunya. Yang kedua, sifatnya watamanna 'ala Allah, dan dia hanya selalu mengharap-harapkan kepada Allah. Dia mengharapkan keampunan daripada Allah, tetapi dia tidak pernah mahu beristighfar dan bertaubat daripada kesalahannya. Dia mengharapkan nak mendapat syurga Allah, tetapi dia tidak pernah untuk memperbanyakkan amalannya. Dia mengharapkan untuk mendapat khusyuk dalam solat, tetapi dia tidak pernah mahu menjaga mata dan telinganya. Dia mengharapkan sesuatu daripada Allah, tiba-tiba dia tidak pernah memberi sesuatu kepada Allah. Ini orang yang ajiz, orang yang lemah, orang yang dungu, kata Nabi. Jadi orang yang dungu itu ditafsirkan oleh Nabi dua sifatnya. Yang pertama, terlalu banyak mengikut hawa nafsunya. Yang kedua, orang itu banyak sangat mengharapkan Allah, tetapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang dicita-citakannya itu. Sebab itu, mengharapkan syurga, maka kita perlu melakukan amalan-amalan yang boleh membawa kita kepada syurga. Mengharapkan keampunan Allah, kita perlu melakukan perkara-perkara yang menjauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang cerdik. Jadi dalam ayat ini kita dapat melihat bahawa orang yang cerdik itu juga dalam konteks ini, dia apabila memerhati ciptaan Allah, maka dia cepat teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar melihat pokok yang besar,
kita lihat besarnya pokok ini, tetapi kita melihat di sebalik penciptaan pokok yang besar itu, segala-gala yang dia lihat di atas muka bumi ini membawa dia untuk mentauhidkan Allah. Inilah orang yang hebat. Inilah ahli tauhid. Segala yang dia lihat di hadapannya membawa dia untuk ingat Allah. Segala yang dia lihat berada di hadapannya membawa dia untuk dia mensucikan Allah. Segala yang dia lihat di hadapannya membawa dia untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah insan cerdik yang Nabi ajak kita sama-sama sebagai seorang muslim menjalani kehidupan kita di atas dunia ini sebagai insan yang cerdik, bukan insan yang ajiz, bukan insan yang dungu, yang merosakkan dirinya dengan hanya mengikut hawa nafsu dan hanya berharap kepada Allah tetapi tidak pernah berusaha untuk membaiki diri. Jadi itu sajalah tuan-tuan yang dirahmati sekalian, tazkirah kita, pengajian kita daripada kitab Riyadhus Shalihin pada hari ini dalam bab bertafakur terhadap ciptaan Allah. Jadi sama-sama kita mengamalkan sifat ini. Kita bukan saja disuruh berzikir dengan lidah, dengan hati, tetapi kita juga diajak bertafakur, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan keagungan Allah. Kadang-kadang kita lihat kegagalan kita dalam sesuatu perkara. Mengapa Allah gagalkan kita? Di situ kita kena bertafakur. Allah gagalkan kita dalam satu perkara. Mengapa? Di situ kalau kita bertafakur, kita akan dapat lihat sebenarnya Allah gagalkan kita karena Allah Ta'ala nak kita faham bahawa dialah Tuhan penentu segala-galanya. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan kepada kita kejayaan. Sebenarnya di situ Allah Ta'ala nak mengajak kita supaya bertafakur, memikirkan inilah rahmat Allah, inilah kasih sayang Allah, sehingga dia beri kejayaan kepada aku. Di situ cara pikir orang mukmin dalam kehidupan dia. Inilah norma baru yang nak kita jalankan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang dekat dengan hadis-hadis Nabi SAW dalam kehidupan kita. InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.